Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda. Tentunya lah mana lagi kalau bukan Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kita pilih malam ini untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah penggulungan perbahasan Belanjawan 2021. Yang berhormat mengundi, rakyat menanti. Menarik topik ini sebenarnya. Dan dua tetamu yang ada bersama saya untuk membincangkan tentang topik ini. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, iaitu pensyarah kanan di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Jadi Dr. Anwar, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Sihat. Memang nampak segar. Alhamdulillah. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya. Ya, sebenarnya kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairul Azmin Mokhtar, iaitu pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Hari itu kita bersama sebenarnya, tapi melalui kemudahan Skype saja. Ya, kan? betul. Dan masa itu kita bercakap tentang survival politik versus survival rakyat. Itu dengan Prof Azmi. Betul. Dan alhamdulillah saya diberitahu bahawa program itu mendapat rating yang cukup tinggi sebenarnya. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton yang terus memberi sokongan kepada kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, seperti yang saya katakan, ini topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan seperti biasalah kami juga ingin mendapatkan pandangan anda, dan dua talian itu telah pun kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, ini sesuatu yang menarik barangkali Dr. Anwar, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Khairul. Esok dianggap sebagai D-Day sebenarnya untuk Belanjawan 2021 ini, dan esok jugalah mungkin pengundian sepatutnya langsungkan untuk Belanjawan 2021, dan ahli-ahli yang berhormat sudah pun memberi pelbagai komen dan pandangan mereka berkaitan dengan Belanjawan 2021. Tapi ada juga kabar-kabar angin yang bertiup kencang di luar sana yang mengatakan kemungkinan itu ada bahawa esok mungkin penangguhan akan dilakukan, mungkin tidak akan berlangsung pengundian, dan mungkin juga akan berlangsung pada hari Isnin. Tapi ini cuma kabar-kabar angin lah. Tapi anticipation, jangkaan daripada Dr. Anwar sendiri, esok apakah akan melihat sesuatu yang menarik? Okey, terima kasih Saudara Syakawi dan juga ahli panel pada hari ini. Kalau kita lihat sejak daripada pembentangan Belanjawan 2021 ni pada 5 November yang lalu, Datuk, kita dapati dengan jelas bahawa sesi perbahasan telah berlaku kurang lebih 3 minggu. Dan kita berada di garis penamat. Sedikit saja lagi untuk tamat. Dan dikabarkan besok adalah tarikh penamat tersebut. Tapi macam-macam boleh terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat semula apa yang terjadi dalam tempoh 2-3 minggu ni, sebab telah 3 kali berlaku penangguhan untuk sesi pengundian ini dalam bajet ini sendiri. Dan dalam tempoh masa 3 minggu ni kita dapati bahawa terdapat beberapa perkara yang memungkinkan bahawa pengundian pada esok hari itu mungkin ditangguhkan lagi. Berkemungkinan. Yang pertama, komposisi ahli parlimen pada ketika ini, Datuk, adalah 220. Sebab bukan lagi 222 sebab kita kekosongan di Parlimen Batu Sapi dan yang terbaru di Greek. Jadi 220. So tentu sekali pengundian yang begitu kritikal ini memerlukan kehadiran semua ahli parlimen pada esok hari. Tapi kita dimaklumkan juga bahawa terdapat kekangan ahli parlimen untuk hadir pada esok hari disebabkan oleh kuarantin COVID itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi komposisi kerajaan dan pembangkang pada ketika ini, angkanya begitu tipis sebenarnya, iaitu di pihak kerajaan 112, sebelum ni 113, tapi sebabkan kehilangan kerusi Greek 112, di pihak pembangkang pula 108, sebelum ni 109, tapi disebabkan Batu Sapi jadi 108. Perbezaan 4 undi ini yang memungkinkan bahawa semua ahli parlimen perlu hadir pada sekiranya pengundian dilaksanakan besok hari. Yang kedua, kalau kita dapati semula bahawa sesi penggulungan untuk kementerian-kementerian masih lagi sedang berlaku. Kurang lebih berbelas kementerian lagi yang akan memberikan maklum balas pada besok hari. Dan kita sedia maklum berdasarkan SOP yang ketat itu sendiri, bahawa sidang parlimen itu akan berakhir sekitar pukul 2, pukul 3 petang, Sosial Kawi, tidak lagi sampai lewat malam. Jadi mengambil kira semua ni, ada kemungkinan bahawa
sesi pengundian besok mungkin ditangguhkan lagi buat kali ketiga atau keempat sebenarnya, tetapi ia bergantung kepada situasi pada besok hari. Cuma saya nak tambah sikit Datuk, kalau kita lihat semula, sebab sekarang ni ada cakap-cakap bahawa belanjawan mungkin ditolak dan sebagainya. Ini yang menjadi satu perkara penting untuk kita lihat sebenarnya. Kalau saya boleh kongsi sedikit di sini bahawa pernah sejarah berlaku bahawa pada tahun 2000 belanjawan pada tahun 2000 tu sendiri belanjawan tu tidak diluluskan, tapi bukan disebabkan oleh pengundian tu sendiri, tetapi dia diluluskan sebab parlimen dibubarkan. Pada Menteri Kewangan pada ketika itu Tun Daim Zainuddin semasa membentangkan belanjawan 2000 pada 29 Oktober 1999, 11 hari bulan 11, Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mendapat perkenan untuk membubarkan parlimen, dan pilihan raya diadakan pada bulan 11 juga 29 November, dan juga pembentangan semula kali kedua bajet pada 2000 itu berlaku pada 29 Februari tahun 2000. Tetapi bukan disebabkan oleh pengundian, Datuk. Dia lebih kepada pembubaran parlimen. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Khairil selaku pensyarah undang-undang. Mungkin kalau kita lihat dari segi aspek undang-undang, kalau kita lihat daripada aspek perlembagaan itu sendiri, mungkin tidak ada sebarang kesilapan sebenarnya kalaupun sesi penggulungan ini ditangguhkan. Tetapi ada tak had masa penangguhan itu, ataupun apa yang boleh kita kongsi bersama dengan Dr. Pada pandangan saya, aturan cair majlis telah ditetapkan. Jadi berdasarkan aturan cair majlis, maka biasanya speaker yang akan meletakkan dengan ketua kerajaan dan akan mendahulukan undang-undang untuk kerajaan. Jadi kita jika dilihat pada takwim parlimen, dia akan berakhir pada 5 Disember. Jadi kalau 5 Disember kita ambil kira pada hari ini dan keesokan jika ditangguh lagi, maka sebenarnya masa yang diambil yang ada untuk dibahaskan jika diluluskan amat pendek sekali. Jadi saya rasa mungkin di situ pertama sekali tentunya jika tidak mustahil, tapi bagi saya kemungkinan besar dia akan diteruskan juga. Jika kalau kita lihat macam baru-baru ni ada isu berkenaan dengan ahli parlimen daripada Sabah yang telah datang walaupun belum tempoh cukup kuarantin, tapi dikatakan telah mendapat kemudahan ada KKM. Maka kalau tak silap saya juga baru-baru ini ada dikatakan diberikan pengecualian cukup sekadar swab daripada Sabah. Jadi saya lihat sebenarnya mungkin kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang tertentu bagi membenarkan ahli-ahli parlimen yang sepatutnya datang untuk hadir, terutamanya daripada Sabah. Itu yang pertama sekali. Kedua sekali bagi saya, masa perbahasan itu amat penting jika diluluskan. Sekarang kita banyak berbincang mengenai sama ada besok akan diluluskan ataupun tidak. Jadi selepas pada bacaan pertama, ada bacaan kedua, dan selepas itu perbahasan, sekarang di peringkat perbahasan, dan dia akan digulung dan pengundian akan dibuat. Jadi jika pengundian itu dapat memihak pada in favor of the budget, jadi kita perlu dia perlu pergi peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat ahli jawatan kuasa. Di sini seluruh dewan akan berbahaskan, dan perbincangan ini akan lebih detail dan terperinci. Okey, sekarang ada yang bertanya, adakah cukup sekadar lulus pada bacaan kedua, kemudian di bacaan kedua sahaja, maka kita mungkin kerajaan sudah boleh menarik nafas lega bahawa bajet itu sudah memangnya akan diluluskan? Pada pandangan saya ini tidak. Kerana di peringkat ahli jawatankuasa, di sinilah bagi saya perlu berlakunya persefahaman dan kompromi antara pemimpin-pemimpin kerajaan dan parti pembangkang. Di sinilah kita perlu lihatkan kematangan ahli politik. Jadi memang kita tidak dapat nafikan bahawa dalam sistem politik di Malaysia yang berdasarkan pada Westminster System ataupun Parliamentary System of Government, di mana kerajaan itu nyawanya bergantung pada sokongan ahli Dewan Rakyat. Jadi memang sejak daripada tahun lepas lagi lah kita sudah ada masalah untuk sama ada cukup majoriti ataupun tidak. Dan sekarang masalahnya sudah menjadi semakin kritikal kerana ia bersangkutan dengan bajet
ataupun belanjawan. Dan tanpa belanjawan, maka bagaimana kita nak menggerakkan negara dalam keadaan yang kritikal ini. Jadi sekarang sudahlah jatuh ditimpa tangga. jadi tak juga dia jatuh dah timpa tangga, takut nanti ditimpa pasu bunga kita. Jadi kita tak tahu lah. Jadi bila dah rebah tu nak bangun tu susah lah. Tapi sekarang jadi kita dah lihat ya. Jika diluluskan, jadi saya juga mempunyai keyakinan walaupun ahli politik kita mempunyai perbezaan pendapat, perbezaan politik, para pemimpin juga mempunyai penyokong masing-masing, but I think at some stages saya percaya they will agree to disagree and they also agree on something. Jadi saya rasa jika keadaan ini berlaku, maka jika rang undang-undang perbekalan dan anggaran belanjawan jelas diluluskan, maka akan berlakulah peringkat seterusnya ialah peringkat jawatankuasa. Di sinilah kita akan lihat bagaimana tolak ansur itu berlaku. Walaupun bajet telah dilukas pada dasarnya, tapi peruntukan untuk kementerian dan antara isu yang kontroversi seperti jasa sebenarnya kita lihat boleh diselesaikan sesama pemimpin di peringkat ahli jawatan kuasa. Okey, kita nak sambung lagi nanti tentang isu itu sebenarnya Dr. Khairil. Saya nak dapatkan juga pandangan Dr. Anwar lah. Tadi pun kita sentuh tentang sesi perbahasan Doktor ya. Sesuatu yang menarik jugalah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat di Dewan Rakyat yang mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan itu terlalu singkat sebenarnya. Mereka tak berkesempatan sebenarnya untuk memberikan satu sesi perbahasan yang lebih produktif dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mungkin kerana hanya membenarkan 80 orang ahli parlimen berada pada satu sesi parlimen, itu juga menjadi masalah sebenarnya, kerana ada permintaan supaya kesemua ahli parlimen itu dibenarkan untuk berada di dalam dewan dan kemudiannya sama-sama mengambil bahagian ataupun participate untuk sesi perbahasan ini. Jadi apakah itu antara isu yang menyebabkan kalaulah kelulusan ini ataupun pengundian untuk kelulusan bajet ini ditangguhkan? Okey, kalau saya dapat soroti semula Datuk, kalau kita lihat apa yang berlaku ni, ini adalah satu jangka masa agak panjang sesi perbahasan ni dan kurang lebih 3 kali telah ditangguhkan. Kalau dapatan yang saya lihat ni pada ketika ni keadaannya agak luar biasa Datuk, disebabkan oleh COVID ni sendiri menyebabkan sesuatu di luar jangka berlaku, iaitu kedudukan di dalam parlimen tu sendiri hanya kapasitinya berjumlah 80 ahli parlimen saja. So pada ketika ni dia memerlukan lebih banyak masa sebenarnya. Kalau saya sebut sebentar tadi, ada lebih kurang berbelas lagi kementerian yang perlu memberikan maklum balas, menunjukkan bahawa disebabkan oleh limitasi berada di dalam parlimen tu yang tidak memungkinkan setengah kementerian untuk memberikan maklum balas disebabkan oleh ruang yang agak limited tu sendiri. Ia belum mengambil kira daripada ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak yang akan datang sebagainya ke parlimen tu sendiri. Dan juga kalau kita ambil semua perkara ni, bahawa limitasi itu berlaku Datuk, yang berkemungkinan juga memberikan impak kepada penangguhan yang telah berlaku sebelum ini dan mungkin juga ditangguhkan besok hari itu disebabkan oleh kekangan dari segi masa itu sendiri. Kalau sebelum ni kalau kita tahu parlimen boleh sampai ke lewat malam, pernah ada sampai 2 pagi Datuk 2 ke 3 pagi, tapi pada ketika ni hanya beberapa jam saja sehingga pukul 2 petang saja atau paling lama pukul 3, menunjukkan hanya beberapa tempoh masa yang agak terbatas dalam keadaan perbincangan yang begitu panjang dan juga maklum balas daripada kementerian yang sebagainya belum lagi berlaku yang akan berlaku pada besok hari. Kalau kita ambil kira pertimbangan ni, maka saya menjangkakan mungkin akan ada ruang lebih banyak untuk sesi perbahasan. Terutamanya pada ketika ni majoriti kerajaan adalah hanya 4 kerusi saja. Perlu ada banyak konsultasi dengan semua pihak, ahli parlimen kerajaan, ahli parlimen pembangkang. Sebab harus diingat belanjawan ini bukanlah sempurna. Tentu sekali daripada semua belanjawan berlaku sebelum ni ada kelemahan masing-masing. Tapi satu perkara yang saya selalu ingin jelaskan sini, pengarah belanjawan negara adalah orang yang sama semasa Pakatan Harapan memerintah. Beliau juga pengarah belanjawan negara. Hari ini semasa Kerajaan Perikatan Nasional memerintah, pengarah belanjawannya masih orang yang sama. Jadi saya menjangkakan berlaku kompromi sebagaimana disebut oleh Dr. Khairil tadi, ada berlaku kompromi dan perlukan sedikit masa. Sebab saya menjangkakan Datuk bahawa bajet ini akan dibuat penambahbaikan. Setakat sebelum ini belum pernah lagi bajet dipinda. Tapi kali ini saya menjangkakan disebabkan oleh input-input khususnya Datuk daripada segi KWSP itu sendiri. Sebab rata-rata rakyat sekarang ni berbicara tentang KWSP dan moratorium. Dua perkara ini menjadi perbualan rakyat umum
dan memungkinkan kerajaan akan melihat semula keperluan untuk memberikan ruang kepada rakyat dalam keadaan begitu terjejas pada ketika ini. Okey, Dr. Khairil, ini menarik daripada apa yang disebut oleh Dr. Anwar sebenarnya. Kalaupun bajet ini diluluskan, ini juga mainan di luar sana lah di kalangan ahli politik, pemerhati politik. Mereka mengatakan bahawa okey, bajet akan diluluskan tetapi dengan beberapa perubahan dan sebagainya. Tetapi dari segi undang-undang, dari segi bylaw, apakah perlembagaan, apakah itu boleh dilakukan? Ya, memang boleh dibuat di peringkat ahli jawatankuasa di sini. Jadi tapi ada perubahan yang boleh dibuat. Secara anggaran besarnya, jika tak silap saya, perlu kekal. Tetapi dia punya allocation pada kementerian dan yang detail tu boleh diubah suai. Jadi itu pertama sekali ya. Jadi boleh dibuat di peringkat jawatankuasa. Dan keduanya, saya setuju perbincangan tu perlu. Tapi kita perlu ingat ya bahawa sekarang COVID-19 dan kalau parlimen tu memang kurangnya terhad. Perbincangan tidak semestinya dibuat di dalam parlimen. Sekarang ini adalah satu persefahaman dan setujuan perlu didapati oleh para pemimpin parti politik. Boleh dibuat di belakang tabir, boleh dibuat di luar parlimen, tidak semestinya semua berlaku dalam parlimen. Jadi dalam parlimen tu semua mafhum tempatnya terhad, masa terhad 5 Disember dan kita perlu dapat kelulusan sebelum tahun 2021. Jadi perbincangan di luar parlimen itu mungkin kemungkinan besar ada berlaku juga. Jadi di situ saya kata akan memudahkan, bagi saya akan memudahkan untuk diluluskan di dalam parlimen. Dan bagi saya penting untuk diluluskan bajet ini walau apa kerajaan meminta sekalipun. Sebab kita dalam sistem kita ada, kerajaan boleh berubah bila saja. Betul. Tidak semestinya hanya boleh berubah disebabkan oleh belanjawan. Selepas belanjawan pun kerajaan boleh berubah beberapa kali. Jadi yang pentingnya duit ada untuk kerajaan memerintah apa parti sekalipun. Betul. Yang penting sekali rakyat tidak menderita. Itu yang penting. Itu tepat bila kita katakan rakyat menanti. Itu yang kita pilih itu. Baik. Kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga di panel. Tadi ada sebutkan tentang betapa tipisnya ahli parlimen pihak kerjaan 112 orang dan ahli parlimen pembangkang 108 saja. Masalahnya, jika sekiranya penyokong parti kerjaan mungkin ada yang berbelah bagi dan undi menolak belanjawan. Kalau 5 atau 6 orang berbuat demikian, ini akan dikhawatiri sebaliknya. Dan lagi satu, ada urut-urut di antara ahli parlimen kerja ni tidak akan hadir. Ini juga jadi masalah lah. Dan lagi satu, jika sekiranya tidak lulus, bagaimana? Adakah ditangguhkan dan dibahaskan semula, atau alternatif yang lain adalah kita pulang kepada Yang di-Tuan Agong untuk membuat keputusan sama ada melantik Perdana Menteri interim dan sebagainya kerana COVID-19 ni. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik jugalah apa yang disuarakan itu antara suara-suara rakyat sebenarnya, kerana masing-masing ingin tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Tapi berlandaskan daripada apa yang kita ketahui lah. Barangkali bagi Dr. Anwar sendirilah. Senario politik yang kita anggap begitu sensitif sekarang inilah, itu juga antara faktor yang mungkin akan menyebabkan berlakunya sedikit ataupun kesulitan sebenarnya untuk meneluskan belanjawan 2021 ini. Tetapi impaknya kepada rakyat nanti sekiranya, tadi pun Dr. Khairil juga sebut sebentar lalu tentang kesannya nanti sekiranya belanjawan ini terbengkalai. Okey, kalau kita lihat Datuk, apa yang berlaku sebagaimana saya sebut tadi, sebab pada ketika ini, inilah pertama kali dalam sejarah kerajaan mempunyai majoriti yang begitu tipis. Kalau saya ambil contoh tadi belanjawan 2000, walaupun dia belum diluluskan, tapi pada ketika PRU ke-10 pada tahun 1999 diadakan, sebelum pembentangan pertama belanjawan, Barisan Nasional memperoleh 2/3 majoriti. Pada 29 Februari 2000, Tun Daim Zainuddin membentangkan dalam keadaan kerajaan pada ketika itu memperoleh 2/3 majoriti. Tapi kerajaan pada hari ini, sebagaimana disebut oleh pemanggil tadi, hanya mempunyai bilangan yang begitu kecil sebenarnya. Cuma apa yang boleh dibuat sekarang ni, belanjawan ni kita lihat dalam kacamata rakyat. Terutamanya, pertama sekali, bantuan keuangan. Sebab pada ketika ni rakyat kita amat memerlukan cash.
cash transfer, terutamanya bantuan prihatin rakyat. Sebelum ni BSH, sekarang ni dikendali sebagai BPR, iaitu yang penerimanya 8.1 juta orang dengan bajet 6.5 bilion. Almost double daripada apa yang terima 2020. So rakyat menanti dari segi cash transfer ni. Yang kedua yang saya boleh nukilkan di sini, Datuk, yang ramai yang tidak lihat sebenarnya, bajet ni sebenarnya memberikan penekanan kepada golongan yang lebih terjejas sebenarnya. Salah satu golongan yang lebih terjejas, semua golongan terjejas, tapi antaranya adalah Bumiputera itu sendiri. Sebab apa saya sebut Bumiputera itu sendiri? Sebab pada ketika ini equity Bumiputera telah merosot sehingga 16%. Sebelum ini adalah 19% dan 20 tahun dulu sekitar hampir 20%. Sekarang ni 16% saja. Dan jika kita ingat kadar kemiskinan Bumiputera 7.2%, Datuk. Semuanya menunjukkan bahawa masyarakat Bumiputera ni sekarang ni agak terjejas, lebih lagi pasca COVID ini sendiri. Dan juga kalau kita dapati allocation kerajaan peningkatan 28%, iaitu kepada 11.1 bilion allocation yang diberikan kepada Bumiputera. Sebagaimana seperti bantuan kewangan kepada semua pihak, namun ada juga inisiatif kepada masyarakat Bumiputera yang juga terjejas terutamanya usahawan kita. Bagaimana usahawan untuk maju? Isunya hari ini juga Menteri Sumber Manusia menyebut ada 737,000 yang tidak mempunyai peluang pekerjaan. Melalui penjanaan dan sebagainya, 5.7 bilion diperuntukkan untuk mencipta 700,000 peluang pekerjaan. Sekiranya bajet tidak diluluskan, maka perkara-perkara yang saya sebut tadi, iaitu peluang pekerjaan, bantuan kewangan kepada semua pihak, agenda Bumiputera tidak dapat diteruskan. Dan ia sebenarnya memberikan kesan kepada rakyat itu sendiri, Datuk. Yang penting sekarang ni, yang penting manfaat ataupun kita ketepikan perbezaan sendiri. Sebab kita tidak mahu bagaimana istilah pepatah Melayu menyebut marahkan nyamuk habis kelambu dibakar. Adalah kelemahan masing-masing. Kita tidak nafikan semua bajet ada kelemahan dan juga ada isu-isu yang perlu ditangani. Yang saya fikir Menteri Kewangan semasa sesi penghulungan akan membangkitkan juga isu-isu seperti KWSP dan moratorium. Tapi ia tidak bermakna belanjawan ini tidak boleh diluluskan. Saya mengharapkan bahawa belanjawan ini boleh diluluskan atas maksud membantu rakyat dalam keadaan kesusahan. Rakyat memerlukan bantuan kewangan. Saya tarik hati dengan apa yang Dr. Anwar sebut. Tetapi Dr. Khairil, apa yang disebut oleh Dr. Anwar Shah itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh rakyat, sesuatu yang jelas dan logik sebenarnya. Tetapi kita faham bahawa mereka segolongan ahli-ahli politik ini kadang-kadang mereka menentang ataupun cuba menunjukkan penentangan terhadap belanjawan 2021 ini bukan atas sebab yang logik, tetapi kerana atas dasar-dasar dan juga politicking lah kita kata, atas sebab-sebab politik. Jadi bagaimana doktor melihat isu ini? Okey, memang sebenarnya sebelum ni memang tak ada masalah untuk kerajaan meluluskan belanjawan kerana kerajaan mendapat absolute majority. Dan mana dari semasa ke semasa dapat landslide majority. Dan apa yang kita tidak boleh nafikan ialah sejak pada merdeka semua belanjawan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat. Sama daripada Tengku Abdul Rahman wabah kemerdekaan, sebenarnya pada Tun Abdul Razak, hinggalah pada Perdana Menteri sebenarnya, hingga yang sebelum ni pun Tun Mahathir bawah Pakatan Rakyat pun memang belanjawan untuk rakyat juga. Dan ini juga adalah belanjawan untuk rakyat. Tapi yang berbezanya ialah cara pendekatan dan anggaran dan pembelanjaan. Daripada segi pembahagian itu berbeza. Tapi pada hakikatnya adalah untuk rakyat. Okey, jadi saya agak tertarik dengan soalan Saudara Osman tadi Abdullah Osman sebab dia tu berfikir agak jangka panjang. Dia kata apakah yang akan berlaku jika belanjawan tidak dapat diluluskan. Dan saya ini adalah satu perkara yang bermain di benak dan hati kita. Jadi kalau tak ada belanjawan ni apa yang akan jadi? Dan malah kita lihat ada sebagaimana yang Dr. Anwar beritahu tadi, belanjawan pada tahun 2000 diluluskan pada tahun 1999. Dan di situ ada disebut tidak ada yang berpendapat bahawa jika belanjawan sekarang tak diluluskan, kita boleh menggunakan perkara 102 di mana kita boleh meluluskan belanjawan untuk sebahagian daripada tahun tersebut saja. Itu yang dibuat pada tahun 1999 tahun 2000 oleh Tun Mahathir, dibentang oleh Tun Daim. Itu yang berlaku. Cuma kita kena faham
konteksnya bagaimana. Konteks bagaimana. Di situ memang sudah disusun dan diatur oleh kerajaan pada ketika itu. Dan pada ketika itu kita tak menghadapi masalah COVID-19. Mungkin kita ada masalah dilanda krisis ekonomi, tapi masih lagi dalam kawalan. Ketika itu Tun Mahathir, ya, beliau dan Tun Daim mampu untuk mengenai masalah tersebut dan dapat meluluskan belanjawan selepas daripada pilihan raya sebelum tahun 2000. Cuma yang kita bimbangkan sekarang ialah sekarang keadaan berbeza, masalah juga berbeza. Yang kita bimbang sekarang, kita tidak sempat untuk meluluskan belanjawan walaupun bawah perkara 102 sekalipun sebelum tahun 2020. Sebab masa agak singkat dan jika kita harapkan untuk buat belanjawan baru memang tak sempat. Jadi di sini saya rasa kita perlu reducekan politicking. Di sini okey, jika pun ada orang mahu jadi Perdana Menteri ataupun pimpinan, sila tangguhkan pada masa yang sesuai. Sekarang bukannya masa untuk kita memperjudikan nasib rakyat dan kehidupan dan kepentingan rakyat ada. Sekarang tak apalah, kita luluskan lepas ni, jika kerajaan apa sekalipun, jika tak puas hati dengan bajet ada, mereka boleh buat perubahan selepas ini. Kerana bajet yang baru boleh ditambah bila tengah tahun bawah peruntukan yang special allocation. Jadi sebenarnya ada aturannya di situ. Jadi sebenarnya bagi saya yang penting, kita kena pastikan bahawa kemaslahatan rakyat, perjalanan negara tidak diambil risiko, tidak diperjudikan atas kepentingan politik. Dan saya percaya bahawa semua ahli parlimen memang berniat begitu. Cuma dalam keadaan ini, ketika kita ada hang parlimen dan ada orang mengatakan bahawa kita sekarang minority government. Jika kita lihat, ya, apabila belanjawan tambahan dibuat oleh Tunku Zafrul pada bulan Ogos, 111 menyokong, 105 tidak saya yang menentang. Jadi ketika itu 6 undi. Jadi kita lihat pada ketika itu jumlah keseluruhan 222. Jadi 111 hanyalah separuh pada 222 dan itu hanyalah sama. Tapi disebabkan 5 orang yang tak datang, 6 tak datang tu, maka ia menyelebahi pihak kerajaan. Jadi memang jika sebagai seorang ahli politik yang suka mengambil kesempatan tanpa mengambil kira kesannya pada rakyat, memang saya akan ambil peluang. Ya, betul. Tapi kita kena lihat, sekarang yang pentingnya apa yang perlu didahulukan. Adakah kita punya cita-cita politik ataupun kepentingan rakyat? Nanti kita sentuh tentang isu itu. Itu pun menarik juga sebenarnya. Tapi kita ambil satu lagi panggilan yang ada di Thailand kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Terkait dan ahli panel yang bijaksana. Okey, saya punya pendekatan saya topik malam ni ya. Apa yang pertama, ahli perundangan perlu profesional. Ahli perundangan berfikiran positif dan mengutamakan rakyat dan negara, kerana negara sedang menghadapi masalah kesihatan, politik dan negara. Okey, yang kedua, kita tengok perubahan masa tahun 2018 apabila kita ubuhan daripada GST kepada SST, dibuat kemudian akhirnya berpihak pada kerajaan. Menteri Kewangan Malaysia perlu bijak memainkan peranan dalam hal ini. Kemudian saya punya kesimpulan, bulat air kena berbentung, bulat manusia kena mufakat. Kerana undang-undang boleh dipindah, bukan Al-Quran tak boleh dipindah. Terima kasih. Wassalam. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Ada satu lagi panggilan sebelum kita berehat sebenarnya. Dr. Muzaffar juga dari Negeri Sembilan ada di Thailand kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara. Ya. Boleh dengar Syah Kawi? Jelas, ya. Jelas, ya? Ya. Sihat Syah Kawi? Ya. Okey, lama tak dengar suara tu. Okey, selamat malam juga kepada semua ahli panel jemputan malam ni di studio. Ya. Mengenai isu kelulusan belanjawan 2021 esok ni. Ya. Macam-macam isu kita ada kat Malaysia ni, Syah Kawi. Okey, tak apalah. So, I think semua dah tahu kan. Parti politik dia nak syarat mereka ekonomi lah. Kalau tidak, dia takkan bagi approval lah untuk dia punya belanjawan ni. So-called belanjawan. Okey. So, seorang nak simpanan KWSP dikeluarkan. Lepas tu nak lanjutkan moratorium. Yang seorang lagi sibuk nak kenalkan CPI. CPI apa tu? Durian runtuh. Okay. So, kalau tak ikut syarat diorang, mula diorang takkan luluskan belanjawan ni. Okey. So macam mana nak penuhi semua permintaan? So inilah problem dia kalau kerajaan tak ada majoriti yang betul-betul kuat dalam parlimen. Tapi nak buat macam mana kan? So
So saya nak tanya soalan teruslah kepada pakar-pakar jemputan yang ada kat situ. Okey. Baru-baru ni saya ada dengar lah mengenai isu belanjawan interim. So boleh undah sikit tak mengenai isu belanjawan interim ni? Sebab ada seorang ahli parlimen tu dia kata perkara 102 tu 102 Perlembagaan Persekutuan. Dia kata lah pemahaman dia kata belanjawan interim ni boleh diluluskan jika berlaku sesuatu keadaan yang luar biasa. So nak tanya itu je Syarkawi ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Satu lagi soalan yang menarik sebenarnya. Nanti kita dapatkan respon daripada kedua-dua tetamu saya yang berada di studio. Bahar dari Kuala Lumpur, saya difahamkan dah pun ada di talian kita. Jadi kita ambil dulu sebelum kita berehat. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Syarkawi. Ya. Saya apa khabar? Baik, alhamdulillah, Bahar. Okey, alhamdulillah. Okey, Syarkawi, terima kasihlah dapat terima call saya ni sebagai rakyat biasa ni kan. Ya, silakan. Okey, berkenaan dengan isu malam ni Syarkawi, assalamualaikum pada dua ahli panel pakar ni juga Ya. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan malam ni topik dengan perbahasan. Kita tahu ceritalah pasal bajet ni lulus tak lulus ni kan. Ya. Tapi saya lihat Syarkawi, saya nak minta ahli panel ulas sikit berkenaan dengan perbahasan antara pihak kerajaan dan pembangkang. Okey. Ada satu komen daripada pihak kerajaan sekarang. Dulu dia pembangkang. Dia kata sekarang ni pembangkang kita tak boleh nak main-main dengan diorang. Pasal diorang dah 22 bulan diorang memerintah. Diorang dah tahu selok-belok apa yang banyak akan berlaku, tak berlaku dulu kan. Jadi sekarang ni saya bagi contoh lah sekarang ni Syarkawi ya. Macam mantan MOT, Menteri of the Transport. Yang dulu dengan yang sekarang ni ada berbalah dari segi ada isu-isu transport kementerian dulu kan. Jadi macam mana apa pandangan ahli panel kenaan ni? Okey, yang keduanya Syarkawi, PM sekarang ni sejak yang di-Pertuan Agong tolak cadangan darurat tu kan, rakyat dah mula risau pasal dari segi kekuatan PM sekarang ni. Lantas apabila dengan ura-ura pula belanjawan ni akan di hold dulu. Tapi apabila di Batu Sapi dan di Great mungkin dan di Adun di Sabah akan diistirahkan darurat. Jadi macam mana pandangan ahli panel? Adakah kedudukan PM ni tergugat ke ataupun macam mana ke? Ya. Okey, yang ketiganya Syarkawi, pelanjawan ni kita kena buat perubahan. Pasal bila hari ni saya bagi contoh lah macam jasa dah tukar pada Jacob kan. Menteri dah confirm dia akan buat kurangkan daripada 85 juta tu dia akan kurangkan tak tahu bila. Maknanya perubahan akan dibuat. Jadi maknanya dia akan dikurangkan peruntukannya. Sebagai contoh yang lain Syarkawi kan. Saya lihat macam bernama pun daripada 2020 dia punya peruntukan 64 juta, sekarang ni dah 53 juta. Kenapa dia turun? Sepatutnya naik. Nanti Syarkawi kata ruang bicara ni memang dia dapat rating lebih tinggi sekali kan. Jadi itulah saya nak minta panel bagi ikhlas-ikhlasnya pandangan pada malam ni. Baik, terima kasih. Terima kasih Syarkawi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak-banyak Bahar. Wow, banyak sekali soalan-soalan yang perlu dijawab sebenarnya. Tak apalah, kita berehat dulu buat seketika. Kita tenang-tenangkan dulu fikiran dan kita juga beri ruang kepada kedua-dua tetamu kita untuk memikirkan jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang anda bangkitkan. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang penggulungan perbahasan belanjawan 2021, YB mengundi, rakyat menanti. Dan persoalan-persoalan menarik dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Barangkali
Dr. Khairil, anda boleh jawablah dengan persoalan yang dibangkitkan. Mungkin ada kaitan yang lebih kurang sama di antara Dr. Muzaffar tadi dengan apa yang dibangkitkan oleh Ridwan, iaitu tentang isu belanjawan interim itu. Boleh atau tak boleh dilakukan? Ini satu terma dinamakan belanjawan interim ya. Jadi sebelum ni pun kita tak ada guna belanjawan interim. Sebagaimana juga sebelum ni Perdana Menteri interim pun tak pernah hidup Perdana Menteri interim keluar. Jadi saya rasa memang zaman ni memang zaman teknologi, macam-macam benda baru keluar. Sekarang belanjawan interim. Interim pun maksudnya sementara. Jadi sementara itu bagaimana? Jadi kalau berdasarkan, sebenarnya dua pandangan. Pertama sekali mengatakan bahawa yang dikatakan belanjawan interimnya hanya untuk sebahagian daripada tahun tertentu dan ia tidak melipati ke semua. Bagaimanapun dia perlu didulukan sebelum tahun yang dimaksudkan. Maksud dia jika dimasukkan untuk tahun 2021 perlu didulukan pada tahun 2020 juga. Kerana kenapa? Kita di negara kita memakai konsep ketinggian perlembagaan di mana apa tindakan kerajaan mestilah berdasarkan perlembagaan. Kehakiman juga perlu patuh pada perlembagaan, apa lagi eksekutif dan badan legislatif. Sekarang kita bercakap mengenai menggunakan wang rakyat daripada pembedahan rakyat. Jadi di sini wang rakyat diletakkan dalam kumpulan wang disatukan. Okey, jadi semua hasil mahsul kerajaan, pembendaharaan negara itu di dalam kumpulan wang disatukan. Dan wang hanya boleh digunakan daripada kumpulan wang disatukan dengan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan. Di sini kerajaan memang tak ada pilihan lain. Apa jadi pun terpaksa ikut perlembagaan. Dan perlembagaan memerlukan bahawa rang undang-undang pembekalan diluluskan dan anggaran perbelanjaan mesti mendapat kelulusan daripada Parlimen. Ini memang tak boleh dinafikan. Jadi itu sebab bagaimana apa cara sekalipun belanjawan mesti diluluskan oleh Parlimen. Mengapa Parlimen? Kerana duit rakyat hanya boleh digunakan dengan kelulusan oleh rakyat sahaja. Ini bukan duit kerajaan, ini duit rakyat. Jadi yang mendapat hak, yang ada hak untuk meluluskan duit rakyat, bagaimana duit rakyat boleh digunakan adalah rakyat. Itu wakil rakyat. Di sinilah wakil rakyat perlu berfikir panjang ya, kerana betul mereka adalah ahli parlimen, mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan sama ada mengundi, menyokong ataupun menentang. Tapi fikir kesannya pada rakyat. Jadi di situ perlu difikirkan. Jadi sekarang rang undang-undang pembekalan sebagaimana yang kita tahu diluluskan setiap tahun tanpa masalah oleh kerajaan kerana mereka mendapat majoriti parlimen dan mendapat majoriti tentunya tidak menjadi masalah. Tetapi yang amat kita sekarang bukan berada dalam keadaan senario politik yang stabil, di mana kita tidak ada parti yang ada dominant absolute majority, dan boleh dikatakan parti-parti yang ada pun tidak ada satu parti pun yang boleh mengatakan mereka mempunyai absolute majority di parlimen walaupun gabungan sekalipun. Jadi dalam keadaan senario inilah kita perlukan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah rakyat yang menghadapi COVID-19. Jadi bila tidak diluluskan rang undang-undang pembekalan, maka kita ada yang mengatakan bahawa akan ada government lockdown, tidak ada perbelanjaan, tidak boleh membawa penyewa awam. Itu adalah benar itu adalah benar jika tidak diluluskan. Tapi jika tidak boleh diluluskan undang-undang pembekalan, ada yang akan merapat kita boleh meluluskan interim belanjawan berdasarkan perkara 102. Walau bagaimanapun kita perlu ingat perlu diluluskan oleh Parlimen juga. Dan tidak ada garanti Parlimen akan meluluskan, dan masa yang diambil juga adalah agak ketat. Tentu belanjawan disediakan lebih komprehensif dan lebih mantap daripada belanjawan yang akan bincangkan secara tergesa-gesa untuk masa yang singkat. Jadi saya pada pandangan saya kita perlu berfikir secara rasional. Kita jangan ambil jalan yang sukar jika jalan yang mudah ada. Okey. Mungkin Dr. Anwar juga ingin memberi respon kepada beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita. Silakan. Okey, terima kasih Datuk. Kalau saya boleh menjawab soalan yang dibangkitkan oleh pemanggil tadi, khususnya berkaitan dengan peranan pembangkang dan kerajaan. Kalau saya boleh lihat di sini, hampir semua parti politik di negara kita ni pernah menjadi kerajaan, Datuk, sekarang ni. Terutamanya parti politik seperti DAP yang telah menjadi pembangkang begitu lama. Telah menjadi kerajaan selama 22 bulan. PKR sendiri daripada 1999 ditubuhkan, telah menjadi kerajaan pada tahun 2018. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa ahli parlimen yang berada di parlimen ketika ini majoritinya pernah berada di dua pihak.
Contohnya Kementerian Pengangkutan tadi, pada banyak ketika Menteri Pengangkutan datangnya daripada MCA. Tapi pada tahun 2018 ia telah datang daripada DAP. So tentu sekali perbahasan dia akan jadi lebih menarik sebab masing-masing mengetahui angka. Kalau kita jadi pembangkang sepanjang masa, kita hanya dapat mengagak saja angka-angka tersebut. Tapi kalau kita telah menjadi kerajaan, kita melihat dokumen itu sendiri, daripada situ kita telah mengetahui data-data dan maklumat yang lebih terperinci. So berlakulah pertembungan sebagaimana yang telah berlaku di Parlimen antara Menteri Pengangkutan yang lama dan Menteri Pengangkutan yang baru. Disebabkan pertembungan ini sebab masing-masing pernah membaca atau melihat dokumen. Dekat situ berlaku perbahasan yang sihat sebenarnya. Dan inilah dia sebenarnya peranan-peranan yang perlu dimainkan. Dan sebagaimana disebut oleh Dr. Khairil tadi, memang betul sungguh sebab dia menjadi semakin hangat disebabkan Datuk pada ketika ni tidak ada satu parti politik yang mempunyai even separuh daripada majoriti mudah di Parlimen. Contohnya majoriti mudah Parlimen 112, yang paling tinggi kerajaan adalah UMNO 39 kerusi, dah kurang satu di Grip, tinggal 38. Pembangkang pula DAP 42 kerusi, menunjukkan bahawa tidak ada satu parti pun yang mempunyai separuh, sekurang separuh saja, menunjukkan mereka perlu antara satu sama lain. Dan perbahasan Parlimen ni memungkinkan mereka perlu memperkukuhkan perbahasan tu supaya rakyat boleh memberikan peluang kepada mereka dalam perjuangan mereka itu sendiri. Sebab kalau saya dapati sebenarnya Datuk, kita dapati rakyat Malaysia sekarang ni lebih terbuka. Dia tidak setia kepada mana-mana parti politik. Dia boleh berpindah sebenarnya. Dan kat situlah rakyat melihat perbahasan, dan perbahasan berdasarkan fakta itu penting sebab semua pernah menjadi kerajaan. Betul. Okey, sesuatu yang menarik juga nak berkongsi bersama dengan Dr. Khairil. Ini juga mainan-mainan di luar sana lah. Kita dengar selalu ditiupkan. Malah ada juga yang bertanya tadi tentang persoalan ini. Sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, apa akan berlaku kepada kerajaan? Apa akan berlaku kepada Perdana Menteri? Dan berkemungkinan tak kerajaan yang ada ini akan dibubarkan dan kerajaan interim akan ditubuhkan dan Perdana Menteri interim akan dilantik. Apakah itu berkemungkinan berlaku? Kemungkinan memang mungkin. Kemungkinan tu memang bisa berlaku. Sebab dia tapi perlu ada pelbagai kemungkinan dan berdasarkan pada pelbagai senario. Sebab politik ini boleh dikatakan everything is impossible and possibilities are indefinite. Jadi sekarang kalau kita lihat dalam keadaan suasana senario sekarang, banyak sekarang ada yang mengatakan bahawa jika belanjawan ini tidak diluluskan, maka secara automatik Perdana Menteri akan hilang jawatan dan kerajaan baru akan dilantik. Itu adalah satu kenyataan yang kurang tepat. Okey, sekarang kenapa kita kena merujuk pada peruntukan dalam perlembagaan ya? Dalam perlembagaan menyatakan bahawa tidak dinyatakan tidak ada dinyatakan bahawa jika kerajaan tewas belanjawan maka Perdana Menteri hilang jawatan, tidak ada. Apa yang dinyatakan bahawa apabila Perdana Menteri hilang sokongan majoriti dari Parlimen, maka Perdana Menteri mempunyai pilihan untuk meletakkan jabatan ataupun meminta Yang Tuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Jadi antara kata lain, Perdana Menteri ada dua pilihan jika hilang sokongan majoriti. Sekarang bagaimanakah kita nak menentukan tafsiran hilang sokongan majoriti? Di sinilah berlaku convention ya. Jadi dikatakan bahawa hilang sokongan majoriti jika usul undi tidak percaya diluluskan. Maka itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri yang ada sudah hilang sokongan majoriti. Itu pertama. Dan keduanya dikatakan bahawa apabila bil atau undang-undang yang amat penting seperti belanjawan yang dibuat oleh kerajaan tidak mendapat diluluskan oleh rakyat, bermaksud kerajaan tidak mendapat sokongan majoriti. Jadi pada tafsiran ini dikatakan bahawa jikalah undang-undang perbakalan ini tidak diluluskan, ia adalah satu tanda indikasi bahawa Perdana Menteri sudah hilang sokongan majoriti dan berdasarkan pada peruntukan 43A dia perlulah meletakkan jawatan. Okey. Sekarang kita perlu lihat ya. Bagi saya jika undang-undang itu tidak diluluskan, okey, bermaksud hilang sokongan majoriti. Kita perlu lihat senario dalam keadaan di mana bukannya hung government ataupun minority government, dalam keadaan di mana ada dua parti yang dominan dan satu parti lagi memang sudah mempunyai sokongan padu, dan apabila kerajaan itu tewas di dalam Dewan Rakyat, maka sudah tentulah parti yang satu lagi mendapat sokongan majoriti. Itu jika ada dua parti yang dominan. Tetapi dalam keadaan sekarang saya rasa kita perlu buat pengecualian, kerana jika
Perdana Menteri sekarang tidak mendapat sokongan majoriti sekalipun, tidak bermakna dia orang yang paling tidak layak menjadi Perdana Menteri. Boleh jadi walaupun dia tidak mendapat sokongan majoriti, ada kemungkinan dia orang yang paling layak menjadi Perdana Menteri. Kerana dia mendapat sokongan paling ramai ahli Dewan Rakyat. Jadi jika dia mendapat paling ramai sokongan ahli Dewan Rakyat dan tidak ada ahli parlimen lain yang mendapat sokongan lebih daripada beliau, bagi saya ada justifikasi ataupun legitimasi untuk Perdana Menteri meneruskan tugasnya sebagai Perdana Menteri dalam erti kata hang parlimen situasi minority government. Jadi ini adalah satu senario ataupun kemungkinan yang boleh berlaku. Bila kita sebut tentang kemungkinan, ini pun menarik jugalah Dr. Anwar. Ini pun mainan-mainan di luar sana lah. Apabila ahli parlimen Gua Musang dia menyatakan bahawa dia mengambil keputusan untuk tidak hadir dalam perbahasan belanjawan 2021 ini. Ada juga yang menyebut bahawa mungkin akan tertubuhnya nanti macam kita jangkakan ataupun macam kita sebut tadi interim government itu, dan disebut-sebut bahawa Kuli mungkin akan jadi Perdana Menteri interim dan sebagainya. Ini cuma mainan pemerhati politik. Kita tak tahu sejauh mana betul ataupun tidaknya. Tetapi kita juga mendengar sebelum ini tentang titah nasihat yang dilontarkan ataupun yang disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong supaya meluluskan belanjawan 2021 ini demi kesejahteraan dan kesihatan rakyat secara keseluruhannya. Apakah anda percaya bahawa ahli-ahli yang berhormat ini mendengar titah pesanan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Okey, kalau kita lihat di peringkat awal tu, kita nampak seakan-akan seperti akan mengikut titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuma along the way perbahasan tu kita dapati bahawa kemungkinan bajet tu ada kemungkinan tidak diluluskan. Nampak di situ ada sedikit gambaran bahawa kemungkinan tu boleh berlaku. Pada awal tu kita tidak nampak sebenarnya, Datuk, tapi di pertengahan tu kita telah mula nampak kemungkinan tu ada. Dan saya setuju dengan apa yang disebut Dr. Khairil, Datuk. Sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, ia tidak menyelesaikan masalah, dia akan berlaku masalah yang satu lagi. Jadi masalah yang satu lagi adalah berlakunya sebagaimana yang berlaku pada Februari tempoh hari, di mana kita boleh lihat dengan jelas bahawa sukar untuk kita nak lihat mana-mana pemimpin yang mempunyai 112 sokongan, atau pada ketika ni lebih tepat adalah 111 sebab kita ada hanya 220 ahli parlimen saja. Sukar untuk kita melihat ada satu pemimpin yang mempunyai 111 sokongan ahli parlimen. Mengambil kira kepada parti politik pun tidak ada, sebab saya sebut tadi yang paling tinggi 42 saja. So yang mengambil kira di sisi sokongan yang kita nampak pun tidak ada. Menunjukkan dengan jelas bahawa pada ketika ini, situasi semasa ni, satu, untuk membubarkan parlimen begitu sukar. Pada tahun 1999 parlimen dibubarkan. Tapi kali ini kemungkinan untuk dibubarkan parlimen tu sukar lebih-lebih lagi daripada titah Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dengan jelas mengatakan bahawa dengan berkaitan dengan isu COVID dan Sabah tempoh hari, dan satu indikator yang jelas bahawa pembubaran parlimen dalam jangka masa yang terdekat ini tidak berlaku. Yang kedua, sekiranya Perdana Menteri meletakkan jawatan, ia tidak menyelesaikan masalah, sebab dia akan kembali ke masalah kedua. Dan yang ketiga, pengisytiharan darurat. Itu juga satu perkara yang boleh diperbincangkan, tapi ia juga punya impak dan kesannya pada masa akan datang. Mengambil kira semua situasi tersebut ni adalah langkah tengah atau jalan penyelesaian di peringkat pertengahan itu adalah dengan meluluskan bajet, dan ini bukanlah masa untuk berpolitik. Dan selepas keadaan reda, COVID selesai, maka boleh dibubarkan parlimen dan masing-masing boleh meneruskan pilihan raya. Tapi ini bukan masanya, Datuk. Itu yang saya nampak. Pandangan peribadi Dr. Khairil sendirilah, deep in your heart sebenarnya, dalam hati kecil anda sendiri, apakah anda merasakan bahawa belanjawan ini tidak akan diluluskan esok, tetapi mungkin akan dilanjutkan mungkin seminggu, 2 minggu lagi atau sehingga ke hujung tahun dan sebagainya, kerana dikatakan bahawa ahli-ahli parlimen ini memerlukan lebih masa untuk membahaskan pelbagai perkara dalam belanjawan 2021 ini. Jadi apakah dalam hati kecil anda juga merasa? Pada hemat saya, apa yang sekarang berlaku ialah di bacaan kedua peringkat dasar dan bagaimana pengundian akan berlaku. Jika pengundian berlaku dan mana ia diluluskan, maka kita akan pergi peringkat yang seterusnya, peringkat jawatankuasa. Tetapi jika tidak diluluskan, maka akan berhenti.
bajet itu akan berhenti secara automatik. Malah kalau peringkat jawatankuasa sekalipun, jika mereka tidak bersetuju, maka akan terhenti. Jadi itu yang pada awal saya beritahu bahawa penting sekali untuk diluluskan pada besok dan seterusnya. Dibincangkan dalam peringkat jawatankuasa. Jadi memang ini adalah proses di mana perlu ada resolusi antara para pemimpin politik. Siapa yang harus ada dalam peringkat jawatankuasa? Semua ahli parlimen. Semua ahli parlimen. Jadi saya rasa mungkin saya agak terkilan kerana saya amat hormat Tengku Razali, seorang yang berwibawa dan banyak pengalaman. Dengan tidak menghadiri perbahasan, maka akan berlaku satu agak kekurangan kerana dia tidak mewakili ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dan bagi saya, sama ada setuju atau tidak setuju, nyatakan dalam Dewan Rakyat. Di situlah tempat untuk berbahas. Sekarang bukannya masa untuk berkecil hati, untuk memboikot, tapi masa untuk membahas dan mencari resolusi. Jadi pada pandangan saya, tidak luahkan di Dewan Rakyat. Kita buat pengundian secara terbuka. Kerana yang pentingnya adalah masalah rakyat yang paling utama. Okey, kita di penghujung sebenarnya. Rakyat menanti dan ialah kita menanti dengan penuh harapan. Kita menanti dengan penuh debaran dan kita juga tak mau menanti yang akhirnya dikecewakan. Satu penantian yang amat menyeksakan. Jadi nasihat doktor lah. Datuk, pada pandangan saya ini merupakan amat kritikal sebenarnya, situasi yang begitu genting sebenarnya. Dan saya mengharapkan 220 ahli parlimen semasa sesi pengundian nanti akan bertindak secara rasional dan berfikiran terbuka bahawa jalan penyelesaian yang terbaik pada ketika ini adalah meluluskan Belanjawan 2021 untuk kepentingan rakyat. Belanjawan 2021 bukan sempurna, ada juga kelemahan sebagaimana belanjawan sebelum ini. Saya ulang sekali lagi, jangan pemarahkan nyamuk, habis kelabu dibakar. Nanti rumah semua terbakar. Okey, Dr. Khairil, 1 minit untuk anda juga meluahkan harapan dan juga perasaan anda. Saya harap semua ahli parlimen akan mengutamakan rakyat dan menjunjung titah daripada Ketua Baginda untuk menyokong bajet ini, dan kita buat masa kita ketepikan dulu politik kepartian ataupun personal interest, dan kita ada masa berpolitik selepas kita tamat COVID dan dalam keadaan demokrasi yang normal. Tapi secara ikhlasnya juga nak dapat pandangan Dr. Khairil. Sebenarnya rakyat mengharapkan bahawa bajet ini diluluskan sebenarnya kerana dengan COVID-19 dengan situasi lanskap ekonomi yang begitu mencabar. Jadi mungkin ahli politik harus melihat kepada rakyat. Jangan melihat kepada parti politik. Benar. Kerana rakyat adalah nadi negara, dan kita tidak mahu sebahagian segolongan kita menderita, sebahagiannya kecewa. Biarlah kita bersikap adil pada semua. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Anwar Syahbali kerana sudi bersama dengan saya di ruang bicara ini. Ini satu perbincangan yang cukup ikhlas dan terbuka sebenarnya, dan kita harap ahli-ahli politik yang mungkinlah berkesempatan menonton ruang bicara ini sekurang-kurangnya berfikirlah untuk rakyat, bukan saja untuk parti anda, kerana anda dipilih oleh rakyat. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara. Assalamualaikum.